Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa khabar sidang penonton setia? Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua ada semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salam Jumaat penghulu segala hari, dan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Tayalah Ustaz kembali bersiaran secara langsung pada hari ini. Kita sama-sama akan membicarakan satu topik yang saya kira perlu sama-sama kita renung dan juga muhasabah, iaitu mak ayah bukan hamba. Tajuk yang cukup menarik untuk kita diskusikan bersama dengan bintang ilmuwan kita pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Lama tak jumpa. Seminggu lebih tak? Baik, jadi ala kulli hal kita sama-sama para penonton untuk edisi Tanyalah Ustaz pada hari ini, Jumaat penghulu segala hari, bagi 13 Oktober 2023, kami powerkan kepada anda. Sekali lagi saya war-warkan tajuknya mak ayah bukan hamba. Dan bagi anda yang menyaksikan siaran secara langsung pada pagi ini Tanyalah Ustaz, anda juga boleh menonton dan juga ikuti kami secara HD di www.tonton.com.my. Bagi anda yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik Fadhil Ustaz dan juga sidang penonton, kita masih lagi berada pada bulan cinta, iaitu kita mengingat ataupun kita merindui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini hari Jumaat Ustaz, kita ajak ramai untuk sama-sama kita terus memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, mak ayah bukan hamba. Dan sebagai mukadimah topik pada pagi ini Ustaz, apa yang kita boleh kongsikan kepada para penonton Tanyalah Ustaz pada hari ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati Kanda saya Al-Fadhil Da'i Nas, dihormati tuan-tuan muslimin muslimat penonton Tanyalah Ustaz dengan rahmati Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada kita dalam bulan fasa yang terakhir daripada bulan Rabiul Anwar ini, dan juga kita mengambil kebatan pada hari penghulu bagi sekian hari. Jadi tajuk perbincangan yang sangat baik untuk kita sama-sama tuntaskan perbincangan insya-Allah pada pagi ini berkaitan mak ayah ini bukan hamba kita. Mereka adalah satu sudut kemuliaan yang perlu kita letakkan untuk kita letakkan sebagai satu mahkota yang tinggi dalam kehidupan. Maka tuan-tuan, dalam satu hadis ketika mana malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, apakah tanda-tanda sebelum berlakunya kiamat? Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda sebelum berlakunya kiamat itu, kata Nabi, antalida amatu rabbataha. Nah, yang dikatakan di antara tanda-tanda kiamat itu apabila hamba wanita melahirkan hambanya. Apa maknanya? Hadis riwayat Imam Muslim, kedudukan hadis yang keempat.
Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mensyarahkan hadis yang ke-8 daripada Sahih Imam Muslim ini adalah satu bentuk di mana anak-anak melayan ataupun maki, marah, treat mak ayah ini seperti mana mereka layan seorang tuan kepada hambanya. Ikut suka pasal benda, ikut teradap lah, nak buh kat mana pun, nak cakap apa lepas, nak letak anak bila letak, nak suruh buat apa buat, nak minta nak makan apa habaq. Maka perbuatan-perbuatan sedemikian itu adalah seperti mana hamba dilihat oleh tuannya. Yang ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari jilid yang pertama muka surat 122 dan 124 sampailah 124. 3 muka surat perbincangan berkaitan hadis riwayat Imam Muslim ini. Jadi wanita melahirkan tuan ataupun Allahumma salli alaihi wasallam melahirkan bos dia. Maka di sini perlu kita nak tuntaskan perbincangan agar kita takut nilai kederakan itu sedang selangkah kita berada di dalamnya dalam keadaan yang kita tak sedang. Ini kita paling takutlah Ustaz, dalam keadaan dipanggil neutralisasi, normalisasi itu sedang berlaku sebab kita rasa macam dah kami punya mak sebab nak jaga cucu dia. Kan kami bukan ni sebab tapi dia minta. Kita nak tengok tahap mana persetujuan ataupun kefahaman itu dapat kita letakkan ataupun tahap mana kita nak minta mereka nak tolong jaga anak kita ni taruh mana ni. Jadi mudah-mudahan kita tidak berada pada garisan tengah-tengah tu. Kita nak yang paling selamat lah insya-Allah pagi ni berdasarkan bukan pendapat saya. Tapi kita nak pergi perbincangan kepada bagaimana yang telah dibincangkan oleh para ulama agar kita lebih berhati-hati insya-Allah mudah-mudahan. Dan para penonton, sedar ataupun tidak, kos secara hidup yang begitu tinggi menuntut pasangan suami isteri untuk sama-sama dalam usaha menjana ekonomi rumah tangga, Fadil Ustaz. Dan dalam mengawal perbelanjaan dan keselamatan si kecil ini, terkadang mereka, yakni ibu bapa itu memilih untuk menghantar anak-anak mereka untuk diasuh dan juga dijaga oleh datuk ataupun nenek kepada cucu itu. Namun pernah tak kita terfikir bahawa bagaimana Islam memandang keadaan dan juga situasi ini dan apakah implikasi yang mungkin timbul akibat daripada kita mungkin memaksa Fadil Ustaz ibu ataupun ayah kita untuk memelihara dan juga mengasuh anak kita sementara kita keluar bekerja mencari rezeki dan sebagainya, walaupun dibayar upah dan wang dan sebagainya. Itu yang akan kita diskusikan panjang lebar pada pagi ini. Dan Fadil Ustaz, mungkin kita boleh raikan soalan pertama daripada sahabat kita untuk lanjutannya. Kita ada Muhammad Izzuddin yang bertanya untuk soalan pertama di Facebook pada pagi ini. Baik Ustaz, pada pandangan peribadi Ustaz, apakah cara ataupun langkah yang terbaik sebagai ibu bapa untuk kita tidak menyusahkan mereka dengan menjaga urusan menjaga anak kecil ini bila mana emak dan ayahnya bekerja, Ustaz? Langkah terbaik Ustaz. Baik, terima kasih kepada Tuan Izzuddin untuk soalan yang pertama kita sebagai pembuka bicara lah saya kata pada pagi ini berkaitan dia kata pada pandangan peribadi Ustaz, apakah cara terbaik untuk ibu bapa kita tidak disusahkan dengan urusan menjaga anak kecil bila mana emak dan ayahnya bekerja. Macam ni bila sebut tentang pandangan peribadi ni saya rasa ada 5 benda yang kita perlu letakkan dalam penjagaan kepada anak-anak ini ataupun anak kita, mak ayah kita nak jaga. Tok dengan Tok Wan apalah. Yang pertama, saya rasa benda paling penting kita berbalik kepada Al-Quran. Allah didik kita dalam Al-Quran, dalam apa jua benda yang berlaku ini jangan letakkan ikut suka, melainkan pada komunikasi. Benda adalah communication, itu adalah kunci je. Sebab kena tanya kepada ibu dan ayah kita selesa ke tidak dan nak macam mana. Sebab kadang-kadang kita tak mau hantar kat mak ayah, hak tu dia terasa. Kan dia kata anak aku ni sampai tak hantar langsung cucu dia. Dah lupa. Balik awal juga kan. Sebab tu saya kata benda paling penting first come first adalah keutamaan priority ataupun aulawiyat, keutamaan yang kita kena letakkan adalah berkomunikasi dengan dia. Tanya dengan mak ayah kita, mama boleh tak cek nak tanya ni, ada orang nak tanya ni, mama okey tak kalau nak jaga ni? Kalau nampak macam dia nampak macam membebankan dia, maka tarik handbrake. Jangan meneruskan. Dan kalau kita ambil kata mama ni kami dah dapat mengasuh, boleh tak mama? Kena tanya juga pendapat dia agar takut dia terasa hati.
Jadi orang tua-tua ni biasanya dia mai dalam keadaan yang fragile, Nabi sebut dalam hadis, mereka akan kembali kepada macam anak kecil. Ini kuat merajuk, dia makin mai umur tu dia mai Ustaz. Dia mai tahap tu, macam cepat koyak. Macam nenek saya di rumah dah umur hampir macam 90 tahun. Dia cepat sentak Ustaz. Terasa. Kadang benda-benda yang kecil-kecil pun benda tu akan membuatkan dia sentak. Jadi kat situ lebih double conscious itu lebih berhati-hatilah. Yang kedua, bantuan domestik. Bantuan domestik ni macam bukan penerbangan domestik atau international. Bantuan domestik ni adalah bantuan yang bersifat kepada dalaman. Dalaman ni maksudnya kita tolong dia buat settlekan kerja-kerja rumah dia. Kalau betul dia nak jagalah kan, maka bantu, jangan duk main melenggak goyang kaki pula kan. Dah main rumah tu tolong cuci rumah ataupun buat apa-apa benda. Atau paling mudah kalau kita punya ni bangsa takdan juga, kita pun sibuk dan kalut lebih daripada anak papa mega holding lagi. Maka tak apa tuan-tuan, kita ada buat macam mana? Mungkin salah satunya hire orang. Kalau misalnya saya kalut-kalut ni, kita seminggu sekali kita akan panggil tukang cuci, adalah geng-geng cuci rumah ni. Kita bayar dia pun 100, dia pun main cuci buat full clearance. Rumah merelap Ustaz, lilap-lilap nampak kan. Jadi itu namanya bantuan domestik. Balik tolong masak, balik tolong basuh baju, tolong pi dryer baju. Walaupun dryer tuan-tuan nampak simple tuan, tapi membantu terutama main musim hujan ni, menyenangkan mak ayah kita. Yang ketiga adalah segi kewangan. Depa insya-Allah tak orang Kedah panggil tak kelapak lah duit kita. Depa tak minta tak hadap pun duit kita, tapi kita bagi di atas rasa ucapan terima kasih yang sangat-sangat tinggi sebab tolong memudah carakan usaha kita. Bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal bagi ataupun tidak. Yang keempat adalah dari sokongan emosi. Tuan-tuan banyak luang masa dengan mereka. Kalau mereka dah tolong jaga anak kita, kita ada lebihan masa, dapatkan quality time itu. Mereka bukan nak merak siap masa dengan kita. Mak ayah ni mereka nak kita ada masa dengan mereka, yang disebut dengan quality time tadi. Dan yang terakhir, saya rasa yang ni tolonglah berlaku adil, berdoalah kepada mereka saat mereka hidup ataupun dah mati. Ramai orang ingat doa ni adalah waktu mak ayah mati je. Kedekut tedong masin tu, kita kalau buat panggil lagu tu Ustaz, mak ayah kita waktu kita hidup dia doa daripada kita kecil gitu. Daripada kita beranak dia doa, sebelum beranak doa dah duk pegang perut, duk usap. Kan tiba-tiba kita reserve doa ni hanya untuk setelah dia mati. Tuan-tuan nampak sangatlah bangsa kedekut tedong masin lah. Maka ubah trend tersebut. Ketika mak ayah hidup ni, banyakkan doa kepada mereka. Setelah mereka mati, lagi-lagilah banyakkan berdoa, kerana mereka tidak ada di sisi kita untuk kita membuat pahala. Maka kirimkan sumbangan pahala kita melalui doa ketika saat mereka hidup ataupun telah meninggal dunia. Tuan-tuan rutinkan satu amalan. Mulai pada hari ini, tuan-tuan jangan pernah gugurkan nama mereka dalam doa-doa harian kita. Tuan-tuan ada banyak masa, takkan tak nak ambil sebut nama. Sedikit ruang untuk sebut nama ayah kita Muhammad Yusuf bin Ahmad kan, tak boleh sebut langsung Zainun binti Awang, Rosida binti Rodin, Rosli bin Bashar. Takkan tak boleh sebut sikit nama itu sebagai tentu bentuk penghargaan di antara kesusahan dan juga pengorbanan yang telah mereka lakukan seumur hidup mereka dalam kehidupan demi kita. Maka tuan-tuan, saya rasa 5 benda ini kita boleh jadikan sebagai satu titik sudut pandangan peribadi yang saya rasa sangat baik untuk kita amalkan bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan insya-Allah. Keluarga harmoni sentiasa diberkati, saling memerlukan, hormat menghormati, sesama ahli bersatu hati, bahagia hingga ke akhir nanti. Inilah kesepakatan yang penting dalam sesebuah institusi kekeluargaan. Mudah-mudahan ianya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi akan kita diskusikan, bincangkan untuk tajuk Mak Ayah Bukan Hamba. Kita berjeda seketika kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra untuk kita terus mendiskusikan topik pada hari ini, mak ayah bukan hamba. Ingat tuan-tuan, mak ayah bukan hamba. Saya ingatkan diri saya dan juga seluruh sidang penonton sekalian, mari kita sama-sama raikan ibu dan ayah kita dengan
segala apa yang termampu kita, mudah-mudahan syurgalah untuk kita dan mereka, insya-Allah. Baik, Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan yang berikutnya daripada sahabat kita Izara di Facebook. Ustaz, bagaimanakah bagi anak yang dikatakan anak mak? Lebih-lebih lagi dia merupakan anak tunggal. Semua perkara mak akan sediakan, namun setelah berkahwin, mak juga yang diharapkan terkadang apabila keuangan tidak cukup, tetap meminta kepada maknya. Sedangkan dia sebagai ketua keluarga, patut berusaha untuk menjaga keluarganya sendiri tanpa menyusahkan ibu bapanya. Ustaz, anak mak ni pula Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Izara kita untuk soalan berkaitan anak mak ataupun anak tunggal lah. Bila anak tunggal ni dia lain macam sikit dia punya karan tu biasanya. Karan sebab mak pun ada hak tu ya. Kan? Tak ada anak lain dah. So semua fully enforced daripada nilai kasih sayang ni akan diletakkan kepada hak yang apa ni buluh perindu ni lah. Ulam, jantung, lemak semua ada dekat situ. Maka tuan-tuan, dalam bab ni sangat subjektif untuk kita nak letakkan. Bolehkah nak minta tolong? Jawapannya of course nak minta tolong siapa lagi? Kan, mak ayah kita lah. Cuma jangan mengilmu rasa-rasa. Ni bahaya. Disebabkan kita bongsu, disebabkan kita yang tunggai, disebabkan kita anak emas ke, anak perak ke, anak diamond sekalipun, maka jangan mengilmu rasa-rasa. Sentiasa letakkan communication. Bahaya ilmu aku rasa mak aku tak ada apa. Aku rasa mak aku tak marah, aku minta lah macam mana pun. Aku rasa duk main ilmu rasa ni lah menjadikan punca kebinasaan dan ruang permasalahan yang akan wujud, yang dia akan jadi barah yang berpanjangan. Sebab tu anything ataupun apa-apa benda, pastikan buat clarification ataupun kepastian terus. Verify benda tu biar clear. Kalau kita minta ke mama boleh tak? Mama boleh tak? Kalau tak boleh, habaknya mama tak boleh. Jangan lagi mama kecil hati dekat cek balik awal dulu, lepas ke neraka lagi mah. Sebab memang itu jelas Allah sebut dalam Al-Quran, begitu banyak tempat berkaitan dengan mak ayah ni tak boleh buat wala ufin tu pun tu pun tak boleh. Apatah lagi kita menyakitkan mereka. Soalan kedua berkaitan boleh tak kerap pinjam duit. Baik tuan-tuan, kena dengar bagi elok. Pada mak ayah kalau kita pinjam duit wajib kena bayar. Saya ulang anak-anak, kalau kita pinjam kepada mak ayah wajib kena bayar. Tak boleh main buat buah lupa ya. Saya rasa kebanyakan anak-anak duk buat trik macam itulah. Mak nak pinjam Ustaz, ujung bulan bayar. Sampai hujung hayat tak bayar. Allah. Maka dia dikira sebagai hutang. Dalam bab ni saya harapkan kita pakat-pakat jangan duk buat makan semut sangatlah. Kalau kita pinjam, habaq khabar mama ingat tak berapa cek hutang mama. At least kita mulakan buat pembayaran berkala. Berkala ni berjadual lah, berstruktur lah. Macam kita duk bayar hutang pinjaman pinjaman waktu kita belajar dulu, pendidikan apa semua tu, maka berlaku adil dan bertanggungjawab lah. Jangan luar-luar sangat. Kadang-kadang mungkin tu sebab rezeki kita rasa tak cukup tu Ustaz. Sebab kita duduk dalam golongan-golongan Nabi doa ni, doa yang hidup mereka akan tak hilang ketenangan ni adalah orang yang berhutang. Wal makram disebut hutang-hutang yang tertonggak. Jadi kita elakkan dengan cara kita bayar je. Dengan berstruktur pun tak apa Ustaz. Bayar sebulan 50 kan. Dan dia bahasa mudah mak ayah ni disebut dalam mazhab Syafi'i. Para ulama mengatakan, Imam Nawawi sebut, Imam Ibn Hajar sebut, kalau mak ayah kita tu susah, maka wajib anak lelaki ataupun anak ni bagi nafkah. Kita pernah bincangkan berapa nilai nafkah di antara anak lelaki dan perempuan. Yang lelaki kalaulah dipecahkan, dia perlukan 2 bahagian. Dia macam tuan-tuan dapat faraid. Yang perempuan setengah bahagian. Tanggungjawab berat kepada anak lelaki. Itu pada bab ketika mana mak ayah itu golongan orang yang susah ataupun fakir miskin lah, maka tanggungjawab anak-anak perlu bantu mak ayah. Tuan-tuan percayalah, mak ayah kita tak hadap dengan duit kita sangat. Dia bukan beria nak duit kita, tetapi bila kita bagi itulah recognition ataupun penghargaan kita keseronokan dia dapat tu. Kadang-kadang Ustaz, saya pernah jumpa ada mak ayah ni, dia tak pernah belanja duit yang anak dia bagi. Dia simpan untuk duit itu guna emergency anak dia sendiri. Kecemasan nanti. Tu betapa mulianya
keberadaan pemikiran waras ibu dan ayah kita ni. Maka sebab tu tuan-tuan, saya mengajaklah, jangan berkira tak hidung masin, tuan-tuan ada lebih, bagi je kat mereka. Kan, bagi je kat mereka. Macam saya sendiri pun kadang-kadang benda tu kalik ke ustaz. Jadi apa saya buat apa? Saya main duit kut. Duit kutu ni kan. So dapat duit kutu tu, bagi ke depa. Kan, bagi ke depa tu, depa bukannya beria nak pun, tapi hak dapat tu satu bentuk benda yang menyeronokkan mereka lah. Satu senyuman terukir, mudah-mudahan lebih dekat kita dengan syurga Allah, mudah-mudahan. Allahu Akbar. Dan Izara ada mention juga tadi, sebagai seorang rais, pemimpin dalam keluarga, kadang-kadang tu dia dah mungkin, suami tu dah berusaha sehabis mungkin untuk memenuhi keperluan keluarga, tetapi orang kata apa, apakan daya, kadang-kadang ada ujian yang menimpa, kena buang kerja dan sebagainya. Jadi tak ada tempat tuju, ibu juga yang beri tempat tuju. Kadang-kadang mungkin sedikit nasihat kepada ustaz. Kadang-kadang kita bukan tak nak pergi dekat mak kita, tapi rasa tak sedap pula kan. Seperti seolah-olah macam mak kita tahu kita sedang berada dalam keadaan masalah. Mungkin bagi semangat sikit dekat abang-abang kita berada kat luar sana ustaz, semangat. Baik, tuan-tuan, kita akui dengan fasa inflasi yang di seluruh dunia berhadapan. Tambah-tambah ni sekarang kita tengok, kita ada pada bibik-bibik permulaan di antara peperangan. Kita nampak agak dahsyat di antara Palestin sekarang dengan pihak musuh. Maka sudah pasti benda ni akan memberikan impak kepada ekonomi dunia. Dalam keadaan sekarang hidup yang begitu keras, perniagaan yang semakin mengecil dan sebagainya, pendapatan kita pun yang semakin terhad, membuatkan saya yakin kadang-kadang kita perlukan bantuan. Maka tuan-tuan teruslah berjuang untuk rumah tangga kita, untuk mendapatkan nafkah. Nabi sebut dalam satu hadis ustaz ni sebagai saya rasa sebagai pemegang kekuatan semangat kita. Nabi kata al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Orang yang boleh bersusah payah beribadah, kerja itu adalah ibadah, mencari nafkah itu adalah ibadah, memberikan kecukupan kepada keluarga, kesenangan kepada keluarga, itu adalah ibadah yang sangat besar di sisi Allah. Nabi kata di antara sebaik-baik perbelanjaan adalah kepada wa ahli, iaitu ahli keluarga. Maka berjuang untuk mereka ini adalah satu bentuk ibadah yang sangat besar. Nabi kata kahijratin ilayya, diberikan ganjaran kepada kamu seperti mana kamu berhijrah kepada aku. Allah. Nilai ganjaran pahala tu, abang-abang, kakak-kakak ataupun siapa yang sedang berjuang untuk rumah tangganya, adalah seperti mana Nabi kata golongan muhajirin yang meninggalkan kota Mekah masuk ke Madinah, itulah sebesar ganjarannya. Maka teruskan, kita semua ada tanggungjawab yang berat dan besar. Gunalah apa jalan sekalipun, selagi mana halal dan tidak bertentang dengan syarak, buatlah tanpa rasa malu. Even kutip tin tepi jalan pun, selagi mana ia halal, ia jauh lebih mulia daripada kita duduk nganga saja ataupun tak berusaha apa-apa. Saya jumpa baru ni ustaz, dia bawa anak dia 2 orang tuntun motor, Allah. Bawa motor tak dia tuntun. Saya ni berhenti lah pergi jalan, tanya abang nak tak apa, ada kereta motor rosak tak. Habis buat apa? Dia jalan dekat highway dengan anak dia, kutip tin. Allah. Saya tak boleh nak brain ustaz, ya Allah Rabbi. Saya kata dia tuntun berapa jauh dah. Dia kata tak, hari-hari duk buat macam ni, kerja ni dia. Tuntun motor kat highway. Kat tepi jalan tu anak dia pergi tutup, kutip. Bahaya tu ustaz. Bahaya. Tapi bahaya yang daripada dia duduk saja, dia berusaha untuk mendapatkan rezeki dan nafkah untuk keluarga. Ini perjuangan. Setiap inci pergerakan tuntunan motor tadi, maka mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Maka saya bukan nak suruh saya pakai pergi tuntun motor pergi jalan pula dah, tak nak kerja kan. Maka carilah apa jua perjuangan yang tuan-tuan sedang berusaha sekarang, niatkan kerana Allah untuk memberikan kesenangan kepada keluarga, nafkah kepada keluarga. Maka itulah conversion yang kita akan dapat nilai pahala yang disebut dengan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Mudah-mudahan di sisi Allah. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi kekal tetap terus berjuang. Semoga Allah Ta'ala tuntun langkah kita semua. Baik Ustaz, kita ada sahabat pemanggil di talian yang pertama pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Hello, siapa di talian? Ya, saya Omar Abdul Wajid dari Felda Cini Timur 3, Pekan, Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan Haji soalannya. Ya, Ustaz Muhammad Yaakob Yusra bin Muhammad Yusof ya. Saya nak tanya mengenai macam ni Ustaz. Kadang-kadang kita ni anak ni ialah mak ayah tengok anak ni yang lain berjaya ada 5 orang, tapi yang seorang ni tak pernah berjaya. Jadi yang seorang ni lah yang jadi masalah sikit.
dia nak hantar ke pengasuh anak, dia tak mampu. Dia bekerja dua-dua orang pun kadang-kadang lepas-lepas nak makan je. Jadi dia letak anak dia dekat mak ayah. Mak ayah pun bukanlah kata sehat sangat dah. Jadi soalan saya, apakah ini juga dikira sebagai hamba ke mak ayah kerana dia tak mampu, Ustaz? Bukannya senang nak bayar pengasuh, nak hantar ke orang. Kurang-kurang pun 400-500 dia pun nak. Dia pun dapat cukup-cukup makan je, Ustaz. Apakah ini juga dianggap sebagai hamba ke? Kalau macam Ustaz Muhammad Yaakob Yusra ni, Muhammad Yusuf ni ialah seorang managing director, tak apalah, gaji besar, banyak duit. Bolehlah hantar ke mana anak pun. Jadi apakah ini dikira kerana tak mampu, terpaksa bagi mak ayah jaga anak tu? Itukah juga dikira sebagai hamba ke, atau macam mana kan di sudut pandangan Islam dan juga Ustaz sendiri lah. Itulah soalan saya. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, kadang-kadang ada yang tidak mampu sebagaimana yang di-mention ataupun digambarkan oleh Tuan Haji Omar tadi. Bukan tak nak upah pengasuh, tapi memang betul-betul tak mampu, Ustaz. There's no way out. Tak ada jalan keluar melainkan hantar kepada ibu dan ayah untuk jaga. Baik, Ustaz, terima kasih kepada Tuan Umar kita, Benda Majid. Rindu lama tak dengar suara tu. Masya-Allah, terima kasih untuk panggilan. Bila sebut tentang ketidakmampuan ini, itu katanya kemampanan ekonomi itu tidak sama daripada setiap sudut manusia dan keluarga. Apatah lagi ada, memanglah kadang dalam anak itu ada aja Allah bagi dari segi kemampuan kewangan itu tidak cukup. Raja dah tapi tak cukup juga, kan? Maka tuan-tuan, kadang ketidakcukupan itulah adalah bakti kepada kita yang kita nak buat pahala sebagai mak dan ayah, kan? Kita kenal anak-anak kita macam mana. Memang akan ada yang Allah uji mereka dengan sedikit ujian, tetapi tuan-tuan, dalam sedikit ujian itu perasan tak, kadang-kadang itulah anak yang paling banyak masa dengan kita. Kita tua-tua ni, kita bukan nak banyak harta, kita nak banyak masa dengan anak-anak. Hak lain tu kalut lambat nak boleh balik. Anak kita ni setiap hari boleh mai ziarah kita, makan, minum, pakai, berak, kencing kita, sakit demam kita, dia boleh bawa pergi klinik. Dia memang duit tak ada, tapi mungkin dialah anak yang paling berjasa dalam keluarga. Tapi kita takkan nampak sangat, Ustaz. Sebab pada kita, kadang-kadang dia rasa macam dia tu membebankan. Hakikatnya tuan-tuan, cuba tengok balik. Mana anak yang mungkin paling banyak masa kita boleh bersembang, bercakap dengan dia. Mana anak yang mungkin bila kita sakit demam, yang paling cepat boleh bawa kita pergi klinik, bawa kita pergi hospital. Mana anak yang mungkin bila kita perlukan apa jua pertolongan, dialah yang paling mudah untuk kita bantu. Nah, maka di situ saya rasa sebagai seorang ayah, belajarlah untuk kita redai mereka. Sebagai seorang anak, belajarlah minta izin dan minta redha daripada mak dan ayah daripada perbuatan penjagaan bakti mereka untuk jaga anak-anak kita, cucu-cucu mereka lah. Benda ni kadang-kadang, Ustaz, kita tak buat clearance. Tak buat clearance maksudnya kita sendiri tak pernah tanya dia, kita tak pernah berterus terang. Abang lah kata, ayah, mak, pak, abah, minta maaf lah, cek rezeki terhad untuk nak cari pengasuh. Kan, ni pun cukup-cukup makan teh pagang dah setiap bulan. Kan, kalau gagah cari pengasuh juga pakai menerap lah. Kan, maka dalam bab-bab ni saya rasa buat clearance mak ayah kita ni bukannya ada DNA 7 line 8 line pun, bukan makan tebuan. Kan, depa yang penting saya rasa kita berterus terang. Saya yakin saya sendiri pun, untuk makluman Tuan Umar, saya adalah managing director tidak dapat gaji. Dah 5 tahun dah saya kerja dengan Madat ni, demi Allah saya tidak mengambil gaji. Jadi tapi saya terpaksa berusaha dengan kerja-kerja yang lain. Saya ada pendapatan daripada perniagaan-perniagaan yang lain di Madat. Clear cut, memang tidak ada gaji, demi Allah. Jadi dulu struggle juga, saya pun mak mentua tolong jaga anak-anak, kan? Tapi bila kita dah ada sedikit kemampuan, maka cepat-cepat kita berusaha untuk cari saya bayar pengasuh pun tak apa. Even anak saya yang ada yang pertama dan kedua duduk di tahfiz, ada guru ataupun ustaz yang mengajar di tahfiz tu akan jadi pick up helper lah tu nak ambil dan depa. Malam-malam ustaz ni juga akan ambil untuk mengaji depa di masjid secara private lah. Yang kedua tu saya bayar macam mana? Saya bagi ada kereta saya yang first, saya kereta yang lama tu, kereta bukan lama sangat, kereta yang Proton yang elok lah, masih elok lagi. Depa lah guna, saya bagi dia guna, saya bayar kat dia, saya servis apa semua. Tu cara macam itulah. Sebab saya pun bukan nak apa-apa mengholding pun. Yang ketiga, yang keempat, anak yang ketiga keempat, pengasuh di sekolah depa juga. Jadi pengasuh tu akan duduk sampai pukul 7-8 malam pun tak ada masalah. Jadi kita boleh ambil bila-bila masa lah. Tu kita bayar juga. Yang
Nombor 6, anak yang nombor 6 pun ada, nombor 5 dengan nombor 6 pun ada pengasuh yang kita ambil khas. Walaupun tidaklah kita bayar terlalu banyak, 3-400, tapi setiap bulan untuk pengasuh saja saya rasa lebih daripada RM2,000. So saya terpaksa mencari lebih RM2,000 itu sebab saya rasa lebih baik saya menjaga, bagi ketenangan kepada mak dan ayah saya, dan saya kena keluarkan perbelanjaan tersebut. Betul. Itu lebih baiklah pada saya. Biar saya tidak mewah, tetapi saya berjaya menyenangkan mak dan ayah. Betul. Itu keutamaan. Pada saya, susunlah kewangan itu wisely dengan cara yang baik, insya-Allah kita mampu mengubahnya. Dan Ustaz, bila fikir tentang pengasuh ni Ustaz, mungkin selepas ni kita bicara, kadang bukan mereka tak yakin, mereka mampu untuk hantar ke pengasuh, tapi keyakinan dari sudut keselamatan itu menjadi keutamaan bagi ibu dan ayah, dan lebih memilih untuk menghantar supaya ibu dan ayah menjaga cucu mereka. Mungkin sedikit pencerahan daripada Fadil Ustaz tentang keselamatan di rumah pengasuh ni, yang menjadi pilihan yang kedua dan juga ketiga bagi ibu bapa. Sebentar lagi kita akan kongsikan. Tayarlah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya mutaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Berikutan krisis kemanusiaan yang berlaku di Palestin, Media Prima telah mengaktifkan semula tabung kemanusiaan Palestin Media Prima. Sumbangan orang ramai boleh disalurkan melalui tabung ini yang akan digunakan bagi membantu mangsa-mangsa yang terkesan akibat krisis ini. Anda boleh salurkan menerusi tabung kemanusiaan Palestin Media Prima seperti yang tertera di paparan skrin dan kaca TV anda, insya-Allah. Alhamdulillah, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita dalam Tayarlah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Untuk hari ini, topiknya untuk Jumaat, kita bawakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Kita bicarakan mak ayah bukan hamba. Itu tajuk yang masih lagi kita diskusikan pada pagi ini. Dan Al-Fadhil Ustaz, tadi sebelum kita berehat, ada satu situasi di mana ibu dan ayah menjadi pilihan utama bagi pasangan yang bekerja untuk mereka menghantar anak-anak untuk diasuh oleh ibu dan ayah, kerana menganggap ataupun merasakan yang pengasuh ini adalah satu tempat yang agak berisiko, terutamanya dari sudut keselamatan dan pendidikan. Mungkin sedikit pencerahan daripada Fadhil Ustaz. Baik, saya rasa benda ni ramai pasangan-pasangan menghadapi dengan trauma yang dipaparkan, insecure lah. Kita rasa tak apa nak selamat sangat, selagi dia dera anak lah, dia lebih kurang tersedak susu lah. Dan tadi pun dari Anas Kanda saya cerita tentang bagaimana pengalaman beberapa hari yang lepas pun ada kes kematian sahabat tersedak gelema kan. Mungkin kalau tersedak susu tu kita 2 bulan umur. Baru umur 2 bulan kan. Apatah lagi ada seorang baru dia ada satu kes pun dia menanti anak ni dah 10 tahun Ustaz. Penantian yang 10 tahun Allah pinjamkan cuma 6 bulan 7 bulan je anak, samalah tersedak susu Ustaz. Piantak dia nursery, penjagaan kanak-kanak bayi ni depa kerja, dan
saya rasa tidak ada orang yang nak kepada kemalangan tersebut lah. Mungkin ada sedikit kecuaian pada pihak penjaga, tapi tersedak susu ni pengalaman kita menjadi seorang ayah ni saya rasa boleh berlaku je. Kadang-kadang kita terlupa nak ber dia, nak tepuk-tepuk tu kan. Kalau kita ber tu kita tak perasan dia dah dia dah sedu macam ni panggil binatang bawah tu dah tu lah kan, dia ber tu lah. Kadang-kadang kita pun tak perasan sangat kan. Jadi benda-benda macam ni kadang orang tu rasa insecure. Kadang-kadang memang mak ayah minta untuk jaga cucu dia. Maka betul saya kata tadi, dia senang je buat clarification. Mak tak apa ke mak macam ni? Mak okey dah, mak ada apa-apa. Terus buat clarification. Tak keterlaluan pun. Kalau kita tanya terus, mama boleh tak cek buat macam ni terus? Mama jaga, cek bayar dekat mama. Tak apalah mama, yang ni bukan berkira ke tak berkira ke, tapi tak mau di kemudian hari mama anggaplah ni hadiah. Kalau mama tak mau terima pun, mama ambil duit ni, mama buat sedekah, membuat kenduri, kita tumpang pahala. Jadi saya rasa better buat macam tu lah, agar kita tak mau di kemudian hari. Setan dengan iblis ni yang kata bisikan talbis ni, dia akan main dalam macam-macam bentuk. Tengah mak kita tengah duk moral down kan, tengah dia duk rayau seorang-seorang tengok cerita Hindustan, tengah duk sedih-sedih itu sekali lagi dia main cucuk waktu tu yang jam tu kan. Sebab dia nilai kederhakaan ni boleh senang sangat berlaku apabila dia main terasa hati tu. Tak perlu dia bercakap pun, hanya terdetik dalam hati pun dia boleh memberikan jam kepada kita, memberikan masalah kepada kita sebagai seorang anak. Jadi kita yakin sebagai mak ayah, saya pun rasa insecure kadang-kadang nak boleh dapat pengasuh. Dan saya macam lah saya baru dapat sebulan lebih pengasuh yang memang manusia kiriman Tuhan lah. Dia jaga anak ni habis meta. Anak yang kecil tu kira dia jaga sungguh lah, alhamdulillah lah, sampai kami sebagai suami isteri ni rasa lega. Sebab anak kami kalau ada kadang saya kena obsession, isteri pun ada kena obsession. Mengasuh tu boleh duduk, dan mengasuh tu kalau dia pula kalau tak jumpa anak saya sehari, dia cuti Jumaat Sabtu, dia ketagih nak jumpa juga, mai jumpa di rumah, mai tengok pun tak apa. Anak saya pergi hospital pukul 3 pagi, pengasuh tu keluar pergi juga pergi tengok. Dia meletakkan bukan sebagai pengasuh macam anak dia, sampai dia minta izin. Dia minta izin boleh tak ustaz nak panggil, nak bahasakan sebagai ibu. Sampai anak pun bila anak jadi selesa, kita fahamlah anak jadi bersih selesa ni, mereka jaga beyond that. Jadi tuan-tuan, saya pesan juga pada tuan-tuan yang jaga, tolong mengasuh budak-budak ni, anggaplah itu sebagai anak kita. It's not what you give you get back, you get more. Hari ini kita buat baik untuk anak orang, Allah akan takdirkan ada orang buat baik dengan anak kita kelak, mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan kita berikan yang terbaik dan tidak menjadi satu perkara yang kebimbangan lah sebenarnya. Jadi kita perlu fikir di manakah tempat yang terbaik untuk kita letakkan. Baik. Yang penting ada lesen Ustaz mengasuh. Itu yang penting. Baik, seterusnya Ustaz, kita ada Muhammad Faizal bin Ahmad untuk soalan yang berikutnya. Pada pandangan Ustaz, perlukah seorang bapa bertegas dan awal-awal lagi sudah berpesan kepada semua anak-anaknya yang mereka berdua tidak mahu menjaga cucu kerana sudah penat membesarkan anak-anak? Tiba masanya giliran anak-anak pula merasai erti kerasnya kehidupan. Dengan kata lain, pandai buat, pandailah jaga. Ni Ustaz, ni satu statement yang agak panas sebenarnya, tapi itulah realiti. Kadang-kadang ada ibu bapa yang macam tu Ustaz. Baik, terima kasih kepada Abang Faizal. Abang Faizal ni memang dia kalau tanya soalan tak relax punya. Bagi punchline tu ya. Dia bagi tu buku yang rapat. Zas kan, masya-Allah tabarakallah. Itu kadang-kadang bagi pendidikan untuk kita semualah. Pertamanya saya nak minta nak mengajak, kita ada 2000 lebih yang sedang menonton alhamdulillah di FB kita. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan, siapa yang belum tekan butang share memang tak relax lah tuan-tuan. Jadi tolong tekan butang share. Kita sebarkan seluas-luasnya program kita pada pagi ni berkat hari Jumaat ni tuan-tuan. Dan mungkin dengan ada daripada asbab ketika kita menyebarkan majlis ilmu kita pada pagi ini, Allah memberikan dapat mengasuh yang kiriman Tuhan kan. Mungkin dengan sebab kita tekan butang share, Allah bagi mak ayah kita dapat terubat hatinya untuk daripada datangnya sangkaan-sangkaan yang buruk. Maka simple je tuan-tuan, dalam kehidupan banyakkan buat amal kebajikan. Maka pagi ini terhidang luas, tekan hanya 1 saat perbuatan kita mungkin memberikan begitu jutaan manfaat. Maka saya mengajaklah 2000 yang sedang menonton ni, tekan butang share agar kebaikan dapat dikongsikan bersama. Baik, respon kepada soalan berkaitan boleh tak kira daripada anak halus-halus tu kita dah tegas dah kan, habaq dah kat depa tentang
nanti kita dah besar tua-tua nanti jangan duk main lungguk cucu pula kan, duk main hantar cucu dekat rumah, kita duk kalut nak buat ibadah, nak buat benda-benda lain. Baik, dalam bab ni saya yakin tegas itu tidak salah, tapi biarlah tarik rambut dalam tepung tak selera, rambut tak putih, kerana kita bimbang wujudnya stigma dendam ataupun kurangnya perhatian. Kadang-kadang kita nak bawa watak tegas dalam sebagai seorang ayah secara khususnya, tapi dengan ketegasan kita itu membuatkan kita tidak ada bonding yang baik dengan anak. Maka di sini saya rasa flexibility itu perlu berlaku untuk kita mainkan di mana wataknya. Maka kadang-kadang perlu untuk kita jadi macam pelakon juga. Kalau dapat watak baik, kena jadi watak baik. Dapat watak jahat, kena jadi watak jahat. Sometimes we need to be a good parent, and sometimes we need to be bad parent. Bad parent tu waktu mana ketegasan ketika dia buat salah. Kita pergi rumah orang, dia terabik barang. Ketika itu kena jadi bad parent, kena paksa dia untuk bagi balik barang, bahawa itu bukan barang dia. Walaupun kawan tu kata tak apalah, bagilah kat dia. No, kena didik dia, itulah benda yang salah. Biar anak menangis sekarang, jangan kita menangis kemudian. Itu kena faham. Dalam bab ni juga saya rasa tak perlulah terlalu kejam sangat. Terus nak didik anak lebih daripada nak masuk komando lagi. Kan nak pakai maroon beret dah kecil-kecil. Tak payahlah. Sebab pernah berlaku ketika mana seorang sahabat namanya Al-Aqra bin Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu, dia tengok Nabi SAW tengah duk gomoy lah, orang panggil duk cium anak. Duk cium. Cium ke apa Ustaz? Ni duk main tu bermanja lah kan, duk gomoy lah, orang Kedah panggil duk gomoy dengan cucunda Nabi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka Al-Aqra bin Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu ini bertemu dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ada 10 orang anak yang tak pernah aku buat macam kamu buat. Ini bermanja-manja dengan depa, main dengan depa. Maka ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Maka sama dengan kita, maka hari ini kita luangkan waktu, ada me time yang baik dengan mereka, agar ada sedikit kebaikan yang mereka ingat sebagai long term memory di dalam kepala otak mereka. Maka di sini saya rasa semua pandai dalam membesarkan anak, tapi letakkan me time yang baiklah. Man la yarham la yurham itu dalam sahsiah rumah tangga itu, agar konsisten kita dapat buat, insya-Allah, mudah-mudahan. Ini umur baru 6 tahun dah pesan lah esok kamu kahwin. Jangan jangan hantar anak kamu bagi opak jaga. Sebab dia biarkan main, kita bimbang dendam lah. Kita mahu sebut dendam ni sangat bahaya, dan saya pernah jumpa, nanti saya akan ceritakan kisah yang tak relax punya berlaku baru-baru ni dalam bulan Ramadan di tempat di Madat kita. Yang kisah benar ni, bukan cerita Israeliat, ni cerita yang depan mata itu berlaku. Kita simpan kisah tu Ustaz. Kita akan kongsikan selepas ini. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz wa Ma'ayyaku Yusra untuk topik Mak Ayah Bukan Hamba. Dan Al-Fadhil Ustaz, untuk lanjutannya Ustaz, dan dimaklumkan pada ketika ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan para penonton, yang mana membina hospitality Al-Fadhil Ustaz untuk warga emas yang dilengkapi dengan fasiliti dan infrastruktur terancang, antara usaha yang cukup baik, usaha murni yang dilakukan oleh Madat pada ketika ini, agar golongan ini dapat berteduh dan juga menambah ilmu akhirat sebelum sampai masanya. Jadi bagaimana Ustaz pilihan penghuni ini dibuat? Mungkin sedikit pencerahan kepada para penonton yang bersama-sama kita pada hari ini. Okay, baik. Terima kasih kepada Dayang Anas dan juga rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz yang sedang masih menonton. Masya Allah, 2,300 orang. Tu kata saja manja nak kena sebut kak, baru nak tekan butang share tu, subhanallah. Tapi inilah pahala, mudah-mudahan Allah yang membalas. Saya cuma boleh berkempen saja. Alhamdulillah, di Madat, di antara salah satu perancangan yang termasuk dalam kita punya blueprint adalah pembangunan rumah warga emas. Kita tidak panggil rumah warga emas semata-mata, tapi dia panggil hospitality yang melibatkan pada penjagaan kesihatan mereka. Alhamdulillah, ada doktornya, ada nurse-nya, ada dietitian pemakanan yang akan memantau pemakanan mereka. Kita nak mereka ini datang hadir dalam keadaan yang mereka boleh fokus kepada ibadah, yang panggil #tiljanah tu,
kan, mudah-mudahan dan kesihatan mereka akan dalam keadaan terjaga. Sebab kita nak biarlah dalam keadaan reserve hujung-hujung umur tu dalam keadaan yang boleh kita jadikan sebagai golden age mereka lah, insya-Allah. Dan kita ada dua benda lah yang kita buat. Yang pertama, kita wujudkan rumah warga emas di sebelah masjid. Yang kita tengok duk dengan piling tadi, di sebelah sana, di sebelah selang satu bangunan, itulah untuk warga emas yang kita berikan fully hospitality. Yang ni dia terhad kepada hanya sekitar 40 orang yang terpilih. Terpilih ni mereka ni dah tak ada yang memang sebatang kara, tak relax, tak ada adik-beradik dah, yang memang mereka duduk untuk mati di nak, misalnya nak meninggal, menghabiskan sisa kehidupan di tempat kita. Tetapi pada yang berkemampuan, misalnya tuan-tuan yang sedang menonton ni, yang banyak duk tanyalah, ustaz kami ada anak-anak apa semua tapi ingat tuan-tuan nak pencen kan. Maka orang yang nak pencen, kita alhamdulillah pihak Madat di bawah Yayasan Darul Murtada, kita dah berjaya beli satu tanah berdekatan dengan Madat sekitar 1 kilometer dan berjiran dengan Ustaz Wadi Anwar. Jadi tanah tu, rumah tu nampak tu Madrasah Wadi Anwar dan boleh datang ke tempat kita lah, sangat dekat. Background Bendang dan juga Gunung Jerai. Oh memang healing betul Ustaz, healing sampai pagi tak balik minta apa sebab duduk rumah sendiri. Masya-Allah. Kita beli keluasan 6 relung dan kita jangkakan, arkitek baru keluarkan pelan, kita akan buat bentuk townhouse yang bersifat 2 tingkat. Maksudnya yang gagah-gagah kuat sikit ni, yang tulang besi orak dawai ni boleh duduk di tingkat 1. Yang makcik-makcik yang mungkin yang dah tak apa nak clear sangat, jalan pun kongeng-kongeng macam penguin dah kadang-kadang kan, tak larat dah ni, maka boleh duduk di bawah. Jadi kita ada sekitar 128 pintu sahaja yang boleh dijual kepada orang ramai lah. 6 relung lah kawasan tersebut. Jadi sangat terhad, insyaAllah. Rumah tu pula kita tak buat terlalu besar-besar, ada swimming pool. Ini bukan rumah anak Papa Mega Holding, ini untuk terhad untuk makcik-makcik yang nak bersara lah. Jadi senang nak main mengaji. Untuk makluman tuan-tuan, di kawasan tu saja ada hampir 7 pusat pengajian dalam satu kampung. Kalau maklum tak mengaji juga memang cak ayam lah. Jadi kita mengharapkan kita wujudkan satu perkampungan yang kita akan, tanah tu dah beli dah, tengah duk tambur-tambur dah lah ni pun. Bolehlah untuk kalau nak datang beli, kita akan jual by lot. Lot dan dibeli melalui yayasan. Akad dia 2, sama ada kita nak beli untuk wakaf atau membeli untuk peribadilah. Itu kita akan bincangkan terma dia nanti. Harga insya-Allah bukan mampu tengok tapi mampu milik. Insya-Allah kos di bawah 300,000. Tanah dan juga rumah di bawah 300,000. Jadi saya rasa di bawah 300,000 dengan market price sekarang, insya-Allah berkemampuan lah. Jadi untuk yang nak settle down, nak mengaji di tempat tu, sebab kita di Madat ni Ustaz, pengajian setiap hari ada. Setiap hari ada pengajian. Pengajian warga emas ada, pengajian kanak-kanak, pengajian untuk orang tua-tua, pengajian untuk yang tak apa nak tua, pengajian. Jadi semua ada tu, kita boleh pilih lah by yang mana mengikut kepada kemampuan dan kesesuaian kita, insya-Allah. Yang penting gulai kawah tu Ustaz. 2,000 orang makan, 3,000 orang makan. Itu penting Ustaz. Baik, seterusnya Ustaz. Dan tanyalah Ustaz mengucapkan sejinggi tahniah lah untuk usaha murni yang baik ni Ustaz, menyediakan hospitality untuk warga emas ni, dan kita pun esok-esok jadi warga emas juga Ustaz. Jadi saya berfikir mungkin saya pun tempatnya di sana juga nanti, tidak mustahil. Dan bagaimanakah Ustaz, para penonton mungkin tertanya-tanya Ustaz, hari ni hari Jumaat Penghulu Segala Hari, macam mana cara untuk sama-sama terlibat dalam pembangunan hospitality warga emas ini ataupun untuk tujuan infak kepada pembangunan di Murtaza Dakwah Center khususnya Ustaz? Baik, yang pertama semua kita tahu bahawa sedekah ni amalan yang sangat berganda Allah bagi. Kita buat keluar RM1, Allah bagi 700 tangkai. Tak tahulah ke mana Allah nak bagi kemurahan kepada kita dengan kemudahan-kemudahan yang diizinkan Allah. Maka tuan-tuan, alhamdulillah dengan semua fasiliti yang dibangunkan Ustaz, kerana sedang tak sedang macam tak percaya, masjid ni dah 6 bulan operasi Ustaz. Dan alhamdulillah dalam tempoh 6 bulan beroperasi ni tuan-tuan, pengajian ni tak pernah luput orang. Untuk makluman, esok untuk keesokan hari Ustaz, yang dah confirm ini dah confirm Ustaz, 28 biji ibah untuk esok saja, esok sehari. 28 biji ibah, minggu lepas 30 biji ibah. Cukup tak parking? Tak cukup kan. Memang kita melelong duk susun ni. Minggu hari Sabtu baru ni
yang confirm 26 je. Yang confirm kita, yang datang 24, yang datang dekat 30 biji. Yang jenis 6 orang yang tak register ni dia main juga, tapi tak apa, kita mengalulukan. Tak ada. Cuma kalau tuan-tuan maklumkan macam cerita ni hak yang nak main esok ni 28 biji bas tu depa maklum siap-siap. Jadi pihak Madat kita akan mudah carakan, contohnya bubuk lambu tahap guling-guling sedap tu kita bungkus hisap untuk depa. So depa tak berebutlah dengan jemaah yang lain. So bayangkan, subhanallah, sekarang baru masjid siap, tapi kehadiran orang bulan ni saja lebih daripada 200 lebih bas yang datang. Dan macam destinasi pelancongan jadi wajib macam singgah lah. Kita pun tak menyangka lah benda itu berlaku. Tapi bila dah bila Allah permudahkan dengan sedikit keunikan elemen pembinaan masjid itu, menjadi tarikan orang ramai. Main rumah kucing, pergi memanah, mereka main untuk tengok kuda, mereka main untuk tengok masjid, tengok hotel masjid. Jumpa saya aku. Itu salah satu je. Yang lain tu banyak kan. Jadi tak kurang lah, saya rasa setiap minggu sekarang ni kita masak saja untuk makan nasi saja dekat 3,000 orang. Allahuakbar. Bubuk lambuk lagi 2-3 ribu orang, berapa ribu pack makanan tu. Yang bestnya Ustaz, setiap minggu habis. Minggu lepas kita buat, hari Selasa itu kita buat gulai batang pisang. Lepas tu habis batang pisang kot sekian tadi dah habis lah. Kita buat pula gulai pisang hari Sabtu, Jumaat baru ni, Sabtu baru ni. Besok pun menu tak relax punya. Jadi alhamdulillah kehadiran yang begitu ramai. Jadi di sinilah ruang yang saya rasa, sebab kita bukan sembang kari Ustaz, kita sembang buat sampai jadilah, kita usahakan bersama. Dan ini pun hasil sumbangan tuan-tuan. Jadi alhamdulillah bila pembangunan yang sedang berjalan ini, saya rasa sangat menjadi keperluan Ustaz. Yang ni sangat menjadi keperluan lah. Saya rendah hati sangatlah untuk hari ini saya nak mengajak tuan-tuan untuk kita nak selesaikan fasa pembangunan tahfiz kita. Asrama tahfiz. Permohonan tahun ni Ustaz mencecah 6,000 orang. Allahuakbar. 6,000 Ustaz. Yang kita ambil untuk awal tahun itu 15 orang. Rasa ya Allah, huduh gila perangai. Jadi insya-Allah bangunan tu dah naik naik tingkat 2 dah Ustaz. Dah naik tingkat 2 dah. Tadi ada gambar saya tengok depa bubuh dalam gambar tadi. Dah naik tingkat 2. Maksudnya kita kalau ikut CMT ataupun timeline dia, bulan 3 tahun depan boleh siap. Memang tak pernah cuti Ustaz. Memang pekerja ni Tok Wan dia meninggal ke, Tok Wan dia demam ke, bagi suap ubat, tak jangan bagi mati. Sebab apa? Dia kena cuti. Betul, depa tak cuti Ustaz. Saya kadang-kadang segan dengan depa, tapi nak abang kata depa pulun sungguhlah untuk nak buat macam mana masjid kita boleh siapkan dalam 13 bulan. Jadi tak mustahil tahfiz ni mengikut daripada spesifikasi pihak berkuasa. Tempatan alhamdulillah kita jangkakan dalam tempoh lagi 6 bulan kita akan siapkanlah. Jadi tuan-tuan, yang ni demi Allah saya tak tipu tuan-tuan. Saya tengok semalam klaim yang masuk yang perlu kita selesaikan dalam tempoh 2 minggu ni, adalah 600,000. Dan terus terang dalam akaun semalam ada 200,000. So ada lebih kurang 300,000 lebih lah, 300,000 yang perlu diselesaikan. 300,000 ni angka dia besar. Sungguh-sungguhlah besar, saya tak tipu. Kalau saya buat seorang, meninggal balik awal. Jual buah pinggang pun tak lepas. Tapi kalau kita buat bersama 300,000 ni, saya yakin akan jadi mudah. Yang menonton dekat FB saja tuan-tuan sekarang ada berapa ramai ni. Kalaulah pakat-pakat kita usahakan buat bersama-sama. Ada 2,000 sedang menonton di FB. Tu tak kira hak yang dekat TV lagi. Hak yang memang manusia-manusia kiriman Tuhan belaka lah. Tak banyak tuan. Pagi ni kita fokus seorang 100 saja. Ambil handphone scan QR tadi. Tu QR tu seorang 100 je. Kalau kita tak ada, kadang-kadang duit bukan daripada poket kita Ustaz, tapi datang daripada asbab perkongsian kita. Kita kempen telefon anak kita, telefon adik-beradik kita yang lain, collect seorang RM20, niat wakaf untuk mak ayah. Kita jalankan kempen 1,000 tu, tapi 1,000 tu mungkinlah tak ada kemampuan, baru beli peluk dakak, baru habis beli sport rim, raita, apa semua habis, tak ada duit dah, maka berapa nilai pun tak apa. Tapi percayalah tuan, kalau kita buat ramai-ramai 2,000 yang menonton ni, kita pakat tibai seorang 100 dapat 200,000. 200,000 tu kita boleh bayar asrama siap tu depan, walaupun kita tak ada mengapai Quran Ustaz, tapi insya-Allah ada budak-budak yang dapat kebaikan tersebut. Siapa yang menyumbang pagi ni ada buku khas. Tuan-tuan ni, buku ni baru siap berapa hari lepas. Pulun ni sebab tajuk untuk pagi ni Ustaz, Pulun buat ni. Mak ayah bukan hamba ni. Kita akan ada banyak dalil yang saya ambil daripada Al-Quran dan hadis tentang kita tak mau memperhambakan mereka dalam keadaan dipanggil silent action kita. Jadi kita akan bagi hadiah pada tuan-tuan
Tak apalah tuan, siapa yang tak menyumbang pun tolong sebarkan maklumat ni kepada orang ramai pun Karachi dah. Tuan-tuan ambillah secara percuma di website, minta kepada tim, insya-Allah dia akan hantar. Dia tak akan banyak tanya dah, dia akan bagi. Siapa tak bagi tabak kita start dari dia berjemaah lah. Tuan-tuan jom kita buat 300,000 pagi ni, buat geram sikit, pakat seorang 100 saja, insya-Allah akan selesai. Tuan-tuan QR code, tuan ambil gambar situ dulu. Ada duit tak ada duit lepas ni kita fikir, kemudian bantu kita untuk kempen. Jiran tetangga kita yang ada duit kita tolong habaq, tak rugi pun dan tidak masuk api Melaka kalau kita tolong sebar-sebarkan. Jadi saya doakan siapa yang menderma dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dimasukkan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Fadil Ustaz dan juga sedang penonton, kita masih lagi pada membicarakan topik mak ayah bukan hamba, dan kita nak tamat dulu terlebih dahulu Ustaz di TV3 siaran kita pada pagi ini. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jadi terus kekal bersama Tayana Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pohon kelapa tampak berbayang berdebur ombak tengah segara, mulia jasa ibu bapa tersayang, pembentuk akhlak hidup sejahtera. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita dalam Tayala Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih atas kesetiaan anda menonton kami di pagi Jumaat penghulu segala hari ini. Ayuh kita terus memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Dan kita masih lagi membicarakan topik pada pagi ini, mak ayah bukan hamba, bersama dengan Al-Fadil bintang ilmuwan kita Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Dan Ustaz, kita ingin raikan lagi soalan daripada sahabat kita di Facebook. Untuk soalan yang berikutnya kita ada Ruby Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah balasan bagi anak-anak yang menjadikan ibu bapa sebagai hamba di akhirat kelak? Dan Ustaz, bagaimanakah pula jika keadaan berlaku sebaliknya? Jika ada anak-anak yang berkahwin dengan mu'alaf dan tinggal di luar negara, dan siapakah yang berhak menjaga anak-anak ini jika terjadi sesuatu hal, contohnya perceraian? Dan apakah dibolehkan datuk atau nenek menjaga cucu-cucu ini dan terjamin akidah mereka, Ustaz? Mohon pencerahan. Baik, terima kasih kepada Kak Ruby Abu Bakar. Kita insya-Allah soalan yang sangat baik. Dua soalan. Yang pertama, apakah balasan bagi anak-anak yang menjadikan ibu bapa sebagai hamba di akhirat kelak? Maka jawapannya jelas. Apabila kita memperhambakan ibu dan ayah kita di dunia, maka di akhirat kita itu Nabi kata, ala unabbiukum bi akbaril kabairi salasan. 3 dosa Allah takkan ampunkan sampai bila-bila. Yang pertama, al-isyraqu billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, derhaka kepada mak ayah. Maka memperhambakan itu termasuk daripada sebahagian daripada dosa-dosa besar yang ni menderhakai kedua ibu dan ayah. Jadi satu je tempat kita adalah neraka lah, na'udzubillah min zalik. Dan seberjaya manapun kita, sebesar manapun pangkat kita, sebanyak manapun harta kita, sebesar manapun pengaruh kita, maka tidak akan terlepas di negara akhirat. Maka saya berpesanlah dalam bab ni, ada satu kisah yang berlaku pada tahun 2013. Itu pengalaman ni peribadilah, 2013-2012. Saya dijemput ketika tu satu program di satu rumah warga emas. Saat ni kisah betul, bukan cerita tipu-tipu, di pengalaman peribadi. Bila sampai di rumah penjagaan orang tua-tua ni Ustaz, yang jaga tu lah seorang doktor India. Masya Allah, so, hebatlah doktor ni. Dia sanggup menghabiskan duit dia 2 juta beli rumah tersebut dan buat pusat penjagaan yang lebih kepada CSR. Penjagaan tu murah, 200-300 sebenarnya, memang tak padan lah, tak menguntungkan langsung. Even nak break even pembelian banglo tu pun, kalau 200 sebulan, 20 orang baru dapat berapa, dapat 4,000 sebulan Ustaz. Bagi makan minum pun dah lebih daripada tu. Jadi nak abang kata memang dia fokus kepada kebajikan. Beza dia dengan syahadah kita, kebaikan dia tu kita. Dia ada syahadah, jauh besar kebaikan. Apa yang berlaku Ustaz, saya pendekkan cerita. Waktu saya sebagai pengisi lah untuk bagi tazkirah waktu mana sebelum buka puasa. Tapi saya sampai awal saja nak pergi ziarah mereka. Waktu sampai awal tu saya tengoklah macam mana ni. Waktu nak buka puasa Ustaz, azan, bila azan berlaku Ustaz, macam ni,
doktor tu dia tak makan Ustaz, dia puasa, siap hari dia puasa dengan tu, subhanallah, walaupun non muslim. Kemudian dia hancurkan makanan, dia hancurkan dengan tangan, ini baru dia suap. Allah. Lepas tu saya tanya dengan makcik, ada seorang makcik tu, saya tanya makcik, memang doktor kan buat macam ni? Dia kata, Ustaz, ya, hari-hari dia buat, bukan ketika ada ustaz je. Hebatlah, hebat. Saya istilah hati kata, ya Allah, aku pun tak pernah hancurkan, melembutkan makanan untuk bagi mak ayah aku makan. Itu satu pertama. Yang kedua, Ustaz, saya pendekkan cerita tengah-tengah duduk makan tu, Ustaz, selesai lepas pada buka puasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada seorang makcik ni, dia berak. Dia terberak dalam pampers. Jadi doktor ni Ustaz pergi angkat cempung dia, Ustaz, angkat makcik tu bawa masuk dalam bilik air, dukung cempung dia bawa masuk dalam bilik air. And then saya waktu tu saya pergi tengok doktor, boleh saya tolong ke apa-apa ke? Dia kata, Ustaz, tak apa. Tapi waktu habis dia basuh berak, saya tengok Ustaz, dia basuh tonyoh dengan tangan dia, Ustaz, tak ada lapik-lapik, Ustaz, dia balas dia terus. Saya macam, hebatnya doktor ni. Satu, waktu tu saya jadi pengajaran banyak gila masuk satu persatu. Dia kata, Ustaz, sepanjang saya uruskan dalam 4-5 tahun rumah ni, Ustaz, tak ada seorang anak pun yang datang yang sanggup untuk basuh punggung mak ayah mereka dengan tangan mereka, behenkan kosong ni. Saya duk pegang tangan, saya tengok, ya Allah, tangan aku pun tak pernah buat benda yang sama. Zalim ni. Aku tak ada anak untuk ayah mak saya, tak ada anak, arwah mak saya dah meninggal dah 19 tahun dah. Adapun ayah, minta juga Allah izin kalau bagi ada kesempatan untuk buat kepada ayah lah, mudah-mudahan. Itu tak ada anak-anak yang gentle untuk buat. Ada yang daripada jauh buat macam hina sangat punggung mak ayah dia. Ustaz ni demi Allah, Ustaz. So waktu tu saya dah tak boleh belah dah rasa ni. Macam saya terima macam-macam, ya Allah, pengajaran untuk diri saya tak suruh tuan-tuan basuh punggung mak ayah balik saya. Kita nak abang kata kita tak buat benda tu. Saya pendekkan cerita, habis saya nak balik dah. Pukul 10 lebih kurang saya nak balik. Jadi saya isteri salam-salam lah dengan makcik-makcik ni. Saya tak salah, saya pergi, makcik ni bagi amalan, saya, makcik buat amalan ni, jangan zikir-zikir sikit, makcik pun sukalah zikir-zikir. Sampai di satu katil, Ustaz, ada nama, saya ingat masih nama dia, Makcik Azizah, Nur Azizah nama dia. Saya tanya dia, doktor, mana Makcik Azizah? Ini dia tarik tangan isteri saya, dia tarik di situ saya duduk. Dia kata, Ustaz, makcik ni, saya cerita, dia kata, Ustaz, baru 2 minggu 3 minggu lepas adalah birthday makcik ni. Dia kata makcik ni, anak-anak dia dah ada 4 orang anak. Saya pesan ni, kalau anak-anak dia sedang menonton, buatlah apa kebaikan yang kamu buat, taubat pada Allah, saya tak tahulah ke mana kamu nanti. Dia kata anak-anak dia ni pakat hantar mak dia situ tanpa pengetahuan mak dia. Anak dia semua berjaya, Ustaz. Ada seorang doktor, ada seorang nurse, ada seorang cikgu, seorang lagi dia buat apalah, memang ada background lah, saya tengok profil anak tu. Hebat-hebat semua, kalau dalam kerja ni semua grade 41 ke atas. Kalau kerja lah. Pendekkan cerita, dia kena mak dia kata nak pergi jalan, mak ni packing barang nak pergi jalan, dia pergi ke rumah orang tua tu, dia tinggal. Allah Akbar. Mak ni, Ustaz, hari-hari tanya bila anak nak main. Sebab dia masih bersangka baik bahawa anak ni akan main ambil. Masya Allah, tabarakallah, Ustaz, tapi dia pun tak main ambil dia. And then sampai dia kata, dia hari-hari duduk tanya doktor tu duduk mesej, call anak dia, kata okeylah kami main ambil, tapi kami nak ambil hantar balik hari lahir dia saja. Waktu hari jadi dia lah, hari birthday dia. Doktor ni abakkan makcik tu, Ustaz, hari-hari dia pakai kalender. Waktu saya pergi tu, Ustaz, saya nampak kalender tu kena pangkah. Sampailah pada hari birthday dia, lepas tu terberhenti. Masya Allah, tabarakallah, hari kejadian, Ustaz, pukul 5 pagi dia bangun sahur, dia dah pakai baju siap-siap. Doktor abang, Ustaz, makcik Zizah, anak nak main pukul 6 petang, bukan 6 pagi. Pukul 5 pagi dia siap pakaian, baju dia packing barang sebab dia ingat dia nak balik. Allah. Dia tunggu dekat luar, Ustaz. Daripada subuh sampailah dia tunggu sampai pukul 6, 7 malam, Ustaz. Anak tak main. Tuan-tuan, kalau anak yang sedang menonton ni, mak kamu dulu duduk di rumah orang tua Senawang tahun 2012. Dia tunggu anak tak datang, tidak ada alasan melainkan kamu mati kamu tak main hari tu. Kamu tak abang apa-apa, kamu tinggal mak kamu duduk terkontang kantin dekat luar 13-14 jam. Dia masuk rumah, Ustaz, lepas isyak dia tak makan, tak buka tak puasa. Orang panggil dia tak mau masuk. Dia masuk pukul 8-9 malam tu, Ustaz, dia masuk sepatah pun dia tak cakap, dia terus tidur. Esok pagi, Ustaz, doktor tu dah gerak untuk subuh, dia dah meninggal. Doktor kata dia high depression, dia dah kecewa sangat dan mati dalam keadaan kekecewaan. Saya pesan kepada anak isteri yang menonton. 2012 Senawang, Ustaz. Senawang. Kalau kamu adalah salah seorang daripada anak dia, tidak ada seinci pun kalau mak kamu mati dalam keadaan yang kecewa dan sedih derhakanya kamu kepada dia, tidak ada seinci pun syurga layak ke atas kamu, melainkan keseluruhannya adalah neraka. Pesan siap.
So buatlah apa benda pun, minta ampun kepada Allah untuk meredakan sedikit kemarahan Allah dan kemarahan arwah mak kamu. Tak ada satu benda yang lain. Cubalah cari amalan yang boleh meredakan sedikit. Saya tak tahu benda apa, usahakanlah. Kalau kamu yang sedang menonton 4 orang ni, kamu dah berjaya dunia, Allah bagi dah. Janganlah berlaku zalim kepada mak. Dan siapa yang masih ada mak ayah, saya pesan juga, tolong hargailah mereka. Kalau kamu dah jadi macam saya, tak ada mak, kamu akan menyesal seumur hidup. Sehebat mana kamu tak ada jasa yang boleh buat pada dia. Jadi balasan yang sangat besar, tolonglah jaga situ. Soalan yang kedua berkaitan pasangan mu'alaf yang bercerai. Yang pertama, kita kena faham dari segi hukum, dari segi syariahnya, hukum syarak. Memang dari segi hadanah ini akan berat kepada mak lah. Nah, akan dari segi hak ke mahkamah pun mak akan dapat dari segi hak penjagaannya. Melainkan mak itu murtad, maka dari segi mahkamah syariah akan bagi kepada penjagaan kepada ayah. Tapi itu perlukan proses yang agak panjang, ataupun suami ataupun tok ataupun tok wan, ataupun pak menakal lah. Berbeza dengan sivil, Ustaz. Kalau pergi ke sivil ataupun luar negara, keutamaannya bukan pada agama tapi pada moral, mentaliti budak-budak. Tu depa diberikan pilihan untuk depa cerita mana yang lebih memberikan kebaikan etika kepada mereka. Itu adalah dari segi mahkamah sivil lah. Tapi benda itu boleh dilawan. Dalam bab ni saya rasa kalau berlaku penceraian pun, sebab tu saya kata when we cannot be a good partner, try to be a good parent. Cuba mediasi agar tak berlakunya pertengkaran ataupun perbalahan. Sebab itu untuk anak lah, tolonglah, saya minta lah pada pasangan-pasangan yang sedang menonton yang mungkin bercerai, tolonglah jadi baik untuk anak-anak. Janganlah bermusuh, bergaduh, buka aib sana sini, habis dipertontonkan di seluruh dunia, orang tahu tentang masalah rumah tangga kita. Tolonglah be professional. Kalau bercerai pun baik untuk anak-anak, dan berusahalah untuk agama anak. Sebab banyaklah, minta maaf sebut, banyak sangat kes di Malaysia ni yang saya sendiri pun bantu terlibat. Bila berlakunya murtad, perceraian, anak-anak itu berebut, dan ada yang baru ni ada satu kes yang dibawa balik ke luar negara, dan anak tu dah berlaku murtad dah. Anak tak mau, tapi bila dia dibalik, dipaksa, dan setahun 2 tahun tu walaupun mula-mula tak mau, lama-lama jadi okey. Dan berlaku murtad. Dia dah berlaku murtad pun. Kisah sedih lah. Dilahirkan sebagai Islam, tetapi sebabkan penceraian dan hilang kepercayaan kepada agama, murtad dan memurtadkan juga orang lain. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah memberikan keampunan. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya, mak ayah bukan hamba. Tajuk yang sebenarnya agak dalam untuk sama-sama kita renung dan muhasabah, kerana pastinya kita satu saat nanti, Ustaz, kita juga akan berada di tempat ibu dan ayah kita, dan kita mengharapkan agar apa sahaja yang kita curahkan khidmat bakti kepada ibu dan ayah kita, begitulah insya-Allah mudah-mudahan anak kita lakukan kepada kita. Apa yang terbaik kita fikir dan kita lakukanlah. Semoga Allah Ta'ala redha dengan segala tindakan yang kita lakukan, insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, kita nak berjeda sekali lagi. Terus kekal para penonton, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Tayana Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Ayah dan ibu, itulah permulaan kami dapat melihat bulan dan matahari. Ayah dan ibulah mesti dihormati. Alhamdulillah tuan-tuan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Salam Jumaat penghulu segala hari. Sehingga ke hujung siaran kita masih lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra untuk topik mak ayah bukan hamba. Tuan-tuan, setulus doa kita panjatkan, kita kalungkan buat ibu dan ayah kita yang mungkin bagi anda yang telah kehilangan ibu dan ayah, mudah-mudahan roh mereka berada dalam kalangan orang-orang yang beriman dan juga yang beramal soleh. Hari ini Jumaat penghulu segala hari,
teruskan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Fadil Ustaz, kita nak teruskan lagi dengan soalan daripada sahabat kita di Facebook, Intan Zurina Abdul Razak. Ustaz, satu ketika dahulu anak hanya akan dihantar ke kampung sewaktu cuti sekolah untuk bonding time atau kebersamaan dengan datuk dan nenek mereka. Bermakna datuk dan nenek mereka ada banyak masa untuk diri sendiri dan sentiasa menanti-nanti waktu cuti sekolah. Ke manakah hilangnya budaya itu? Dan yang kedua Ustaz, apakah pula peranan pusat asuhan kanak-kanak dalam memberikan khidmat terbaik dan harga mesra alam supaya ibu bapa tidak perlu meminta datuk dan nenek menjaga anak-anak mereka? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih pada soalan yang sangat baik. Yang pertama berkaitan bonding time lah. Biasa kalau cuti panjang, raya, perayaan ni kita akan balik kampung dan kita akan rasa vibe kampung tu Ustaz. Dan sebenarnya sebab tu berbalik pada soalan ini, kita kata perbincangannya adalah kita perlu ada privacy life di antara kita dengan keluarga lah. Sebab tu walaupun kita ni tak berapa nak kaya mana pun, cari rumah-rumah yang cak-cak ayam tu pun tak apa, belajar untuk bina ekonomi dan bina rumah tangga kita. Jangan saya kalau tanya secara peribadi, banyak permasalahan-permasalahan yang berlaku kepada orang yang baru berkahwin ni ataupun pasangan-pasangan muda ni adalah bila kita menumpang rumah mak ayah. Sebab tu saya kata kalau boleh carilah rumah tak apa tu beralaskan tikar getah pun tak apa, lena dengan bini kita bahagia insya-Allah. Saya rasa saya pun memulakan perjalanan perkahwinan. Saya berkahwin ketika mana saya tahun akhir di Universiti Pertahanan, isteri saya di Azhar ketika tu, dan perkahwinan kami saya sewa je rumah yang 400 sebulan kan, beli peralatan sikit-sikit kan, dan kita pernah menumpang Ustaz, menumpang rumah orang, kita sewa bilik. Tapi walaupun saya ingat lagi setahun tu kami duduk di atas katil single tu je, bukan katil Ustaz, lembek single tu je. Tapi alhamdulillah sedap tak sedap 6 orang dah anak pun kan. Jadi sebenarnya kita membina rumah tangga daripada kita scratch off daripada kesusahan itu lebih bermakna dan lebih indah daripada kita menumpang macam tu. Privacy life isteri kita pun tak ada, mak ayah kita pun tak best, dan kita tak ada rasa spark tu Ustaz. Tak ada rasa spark. Saya kecil-kecil dulu Ustaz, kalau balik kampung ni Ustaz, best Ustaz, main tuju kasut kan, terjun sungai, kenangan tu. Mandi telanjang bulat Ustaz kan, kecil-kecil dulu, kecil-kecil lah, tengok besar macam ni kan. Nak abang kata kita ada vibe bila balik kampung tu, nak balik kampung dalam perjalanan tu dah excited dalam kereta. Kita bina balik keadaan tersebut agar ada bonding time kita dengan kekeluargaan, dan benda itu kita juga memberikan ruang kepada mak ayah. Sebab mak ayah kita takkan tolak untuk tolong kita, tapi kitalah yang perlu bijak sana, bijak sini, bijak di mana-mana untuk memberikan ruang kebahagiaan kepada mereka. Tuan-tuan percayalah, tuan-tuan pergi lungguklah anak tuan-tuan, mak ayah tetap akan jaga. Tapi it's about rational untuk ke wisdom, kebijaksanaan tuan-tuan lah untuk mengelakkan daripada benda itu berlaku, agar memberikan ruang kepada mereka sekarang ni adalah waktu untuk mereka banyakkan ibadah, hidup yang tak perlu nak serabut-serabut. Dia ni cucu duk naik atas PTA lah, cucu menari atas tonggeh lah apa semua. Jadi pening kepala dia sekali lagi tu nak jaga. Jadi saya rasa dalam bab ni belajar untuk ada privacy life. Tak apa tuan-tuan, start from scratch off from bottom, from zero to hero is better than you do nothing. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan pusat asuhan mesra alam. Bukan mesra alam, mesra ekonomi kot. Mesra alam ni macam dengan cintai sungai kita pula dah Kak. Kerana khidmat terbaik supaya tidak perlu meminta mak dan ayah jaga. Baik, saya pun bersetuju kita perlukan pusat-pusat asuhan yang memberikan khidmat. Saya rasa daripada pihak inisiatif kerajaan pun daripada dulu sampai sekarang mereka berusaha wujudkan kemas, wujudkan macam-macam produk taska yang memberikan kemudahan untuk penjagaan. Dan ada inisiatif beberapa kerajaan negeri yang mewujudkan pusat asuhan di sentra-sentra wisma pemusatan staf-staf kerajaan negeri pun ada. Saya tengok, contohnya saya pernah tengok di kerajaan negeri Terengganu, mereka buat di Wisma Terengganu itu untuk staf-staf tu ada. Jadi even saya sendiri pun untuk tahun ni, hujung tahun ni kita akan buat membangunkan nursery untuk staf-staf madat. Sebab staf-staf ni pekat beranak habis dah pula dah. PKP rajin pula depa. Jadi bila beranak banyak ni, anak-anak madat dekat 20 orang dah, baby-baby ni. Jadi saya kata macam mana nak memudahkan urusan mereka, kita wujudkan pusat ni, meringankan beban dari segi tanggungan nak bayar pengasuh, dan mereka pula
fleksibel untuk ambil anak, kadang nak menyusu, kadang nak keluar rehat dan sebagainya. Di situ saya rasa sangat baik. Dan mungkin saya rasa kita perlu bincangkan juga. Saya berbincang dengan terapis acupuncture dia budak-budak punya pembelajaran ni. Di antara kebimbangan kita bila budak-budak sangat terdedah dengan gadget lately ni Ustaz, pertambahan hampir daripada 2.5 juta dalam tempoh 3 tahun lepas, sekarang dah ada 6.5 juta orang yang terlibat dengan gadget. Maksudnya anak-anak kita lah secara khususnya. Jadi apa yang berlaku adalah budak-budak pertambahan yang speech delay bertambah hampir 20% daripada kadar biasa. Betul. Budak-budak yang ada masalah pembelajaran lembab juga bertambah disebabkan mereka hanya statik melihat skrin. Dan skrin ni Ustaz, sebenarnya untuk makluman tuan, ni pakar bukan saya. Pakar sebut tidak baik untuk anak kita tengok kartun yang terlalu cepat, berubah pacing daripada scene, pacing dia tu membuatkan dia tak boleh nak fokus. Malah pasal anak-anak kita tak boleh nak fokus sekarang. Bila kita bercakap dengan dia, mata dia akan tengok mata, kadang-kadang dia akan ikut rentak macam mana dia tengok dalam skrin yang dia perlihatkan. Jadi di sini bila berlaku pertambahan ini, kalau dulu data kita keluarkan daripada 2020 punya data, dalam out of 68 dan 1 autism, sekarang dah bertambah lagi Ustaz. Speech delay lagi. Jadi benda-benda macam ni saya rasa saya sangat mengimpikanlah siapa yang sedang menonton ni ada kemampuan, buatlah satu pusat kindergarten yang fokusnya adalah kepada kinestetik, banyak bergerak. Kira fully dia datang tu lanyak dengan aktiviti. Main selut ke, main tengah padang, biar dia lanyak dengan aktiviti. Tak apa, budak-budak ni bukan kena belajar sangat pun, bukan kena belajar alik bata pun, bukan pencapaian dia kena belajar algebra, A, X tolak Y ke, B play out ke, apa tak ya. Fokus kepada banyak ke kinestetik. Saya jumpa Dr. Pakar, Dr. Zakrul, pakar kanak-kanak, dia kata Ustaz, dia buat syllabus untuk pelajar tahfiz kami, dia kata Ustaz, bagi budak-budak terlibat dengan sukan, dia akan jadi cerdik. Betul Ustaz. Kami libatkan pelajar kami dengan scuba diving. Bila lepas budak saya pergi scuba diving, budak-budak tahfiz. And then berkuda, memanah, membuatkan tuan-tuan hafalan mereka sangat baik. Nah, sebab tu kita dapat data 91% pelajar kita habis 30 juzuk dalam tempoh kurang daripada 2 tahun lebih. Dah habis dah. Jadi sukanlah kalau tuan tengok anak tu ada masalah, nampak mengaji, nampak macam telan kismis 2 tahun pun tak jadi apa, agak tokok dengan betul-betul kismis pun tak jadi agak. Tuan-tuan bagi mereka terlibatkan dengan sukan. Apa-apa sukan. Kurangkan gadget. Kinestetik. Ada. Jangan bagi mereka duduk dengan gadget yang meninggal budak-budak tu. Betul. Dari segi pendidikan memang kelut. Jadi bagus soalan ini untuk kita wujudkan bukan dekat mesra alam tapi mesra untuk social skill untuk anak-anak kita lah. Untuk kita tak mau mereka introvert dalam rumah, kita nak mereka jadi orang extrovert yang boleh memberikan nilai tambah dalam kehidupan, insya-Allah. Allahu akbar. Kadang cucu sibuk gadget, rupanya nenek pun sibuk juga TikTok tak. Itu pun masalah juga tu. Baik. Jadi kita sedang para penonton, panjang lebar kita bicara soal mak ayah bukan hamba. Topik kita pada hari ini kita telah pun sampai ke penghujung siaran. Dan Fadil Ustaz, semestinya banyak input yang telah kita kongsikan kepada para penonton. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Dan sebagai pelan tindakan terakhir, mungkin ada 3 perkara yang Ustaz nak kongsikan kepada para penonton sebagai penutup siaran kita pada hari ini, Ustaz. Baik, satu penutup dia ada satu hadis yang disebut oleh Nabi SAW, mal'unun man aqqa walidayhi. Nabi kata dilaknat dan dikutuk dengan sekeras-kerasnya oleh Allah orang yang menyakiti kedua ibu bapanya. Ni saya nak tegur jugalah netizen kita duk marah dalam bab politik, kita menggunakan istilah mal'un wala'un la walan. Ada banyaklah mengikut daripada perspektif label mengikut daripada hak taksub dalam ni disebut dengan wala'un, hak ni disebut dengan dengan nama-nama atas pengikut yang dia tegar tu, maka tolong, wala'un ialah perkataan yang disebut dalam hadis adalah yang sangat dilaknat oleh Allah. So, jangan disebabkan benda kebencian kita bawa benda yang Allah laknat. Na'udzubillah. Ni mal'unun disebut dalam hadis. Dan apa poin dia adalah menyakiti mak ayah tuan-tuan sangat dilaknat oleh Allah dan tidak akan pernah selamat di akhirat, kerana redha Allah terletak pada redanya mak ayah kita. Tolonglah manfaatkan sebaik mungkin nasihat saya, pilih belajar ilmu pengurusan jenazah. Demi Allah tuan-tuan, demi Allah sahabat, tuan-tuan takkan menyesal. Demi Allah, pilih belajar banyak, minta pada pihak masjid buat. Dan kita tim saya urus dah beribu orang jenazah Ustaz, hang cangkul dia 3000 jenazah lebih dalam tempoh 2 tahun lebih. Tapi saya tak boleh urus jenazah mak saya, arwah mak saya. Waktu saya kecil Ustaz, saya tak ada kesempatan.
Dan itu penyesalan yang paling besar dalam hidup saya sebab saya tidak sempat berbakti kepada dia. Dan tuan-tuan yang masih ada, tolonglah manfaat. Dan saya sebut siap-siap pada ayah saya, kalau lah Yusra mati, Yusra nak pak tolong mandikan jenazah. Kalau lah ayah saya mati, saya nak saya yang mandikan jenazah. Saya sebut siap-siap, reserve that lah. Tolong pergi belajar. Jangan jadi anak yang kita menyusahkan dia saat kita dah besar. Dah lah kecil kita dah susahkan dia, besar menyusahkan. Saya rasa it's not a good thing lah. Jadi kita usahakan bersama. Saya tak kata saya baik, kita pakat-pakat cuba untuk jadi baik. Anas orang yang baik, tuan-tuan orang yang baik, kita jadi orang yang baik berjemaah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita semua ke dalam syurga Allah dengan keberkatan berbakti kepada mak dan ayah. Dan jangan pernah menidakkan nama mereka dalam doa harian, dan berusahalah setiap hari sebut nama mereka. Ya Allah, ampunilah mereka, nama sekian-sekian. Mak ayah kita bukan mak ayah orang lain. Mudah-mudahan hari ini kita berdoa untuk mak ayah kita, Allah akan menghadirkan anak-anak yang berdoakan kepada kita. Hari ini tuan-tuan buat baik dengan mak ayah, mudah-mudahan Allah menghadirkan anak-anak yang buat baik pula dengan kita. What you give, you get more. It's not what you give back. Dan mudah-mudahan Allah bagi kebaikan, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan seminit terakhir Ustaz, minta Ustaz tutup dengan sedikit doa ringkas, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah. Amin. Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami secara kebilah secara ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, pada kami yang ada mak dan ayah, izinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mak dan ayah kami. Ya Allah, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Andai ada perkataan dan perbuatan yang pernah kami lukakan hati mak dan ayah kami, izinkan segera kami mohon kemaafan. Ya Allah, ya Allah, kami takut dengan akhlak yang buruk Kau akan mengembalikan anak-anak yang derhaka kepada kami nantinya. Ya Allah, ya Allah, kalau mak dan ayah kami telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, ya Allah, Kau tempatkanlah mereka dalam kalangan orang yang saleh dan salihah. Ya Allah, ya Allah, pada kami yang sakit Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, pada kami yang jahil kurniakan fahaman ilmu kepada kami, pada kami yang makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa kami. Ya Allah, Kau jadikanlah kami sebagai anak yang berikan kebaikan kepada mak ayah kami saat hari ini. Ya Allah, telah kami menyusahkan mereka ketika kami kecil. Ya Allah, Amin, ya Allah. Ya Allah, janganlah ada sedikit pun lintasan hati daripada mak dan ayah kami. Ya Allah, untuk merasa beban di atas perbuatan-perbuatan kami. Ya Allah, ampunilah kami, lembutkan hati mereka. Ya Allah, sesungguhnya kami juga telah menjadi seorang ibu dan ayah hari ini. Ya Allah, Amin, maka kami takut dengan perbuatan yang sama akan mengembalikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra dan juga kepada para penonton. Semoga apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Ayo kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu 'ala nabi Muhammad